Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Hadis ke-6 tentang kelebihan ilmu, termasuklah pelajar dan juga pengajar. Manakala ilmu itu suatu perkara yang lebih di sisi Allah, akan tentulah orang yang menuntutkan dia itu ada kelebihan. Demikian juga orang yang menyampaikan kepada orang lain. Hadis ke-6, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatud dini salasah, faqihun fajir, wa imamu jair, wa mujtahidun jahil. Rawahu Dilami an Ibnu Abbas. Artinya penyakit agama tu tiga. Apa tu din? Apa tu penyakit? Ad-din agama. Salasah tiga. Penyakit agama tu tiga. Agama ada penyakit juga, tapi tidak penyakit COVID lah. COVID ni penyakit jenis manusia. Penyakit agama tu tiga. Ahli fiqh yang jahat, faqihun fajir. Makna ahli fiqh ni orang faham agama. Boleh katakan ulama yang jahat. Maksud jahat tu dia tahu hukum-hukum agama, tapi dia tidak mihak bercakap, dia tidak memihak pada kehendak agama. Dia pandai seleweng, pandai putar belik, yang sehingga haram jadi halal. Demikianlah akal sebaliknya, boleh jadi juga halal jadi haram ke dia. Maka ulama yang tidak memihak dengan kehendak agama, itu dipanggil ahli fiqh yang jahat. Ahli fiqh yang jahat, ulama yang jahat ni boleh merosakkan agama. Bertunggang langgar habis agama, lingkup agama. Wa imamun jair. Imam tu pemerintah. Walaupun dikata raja ni umum, pemerintah, kerajaan yang zalim. Makna zalim ni dihukum bersalah, tidak setempan hukuman dengan kesalahan. Tu zalim lah. Sepatut dihukum, kita kata 3 kaki, tapi dihukum 5 kaki. Tu jadi zalim. Jadi nak elak daripada kezaliman, ke atas bersalah bagi orang yang berdapat tempat penguasa, kena bersikap adil. Macam mana nak sejadi adil dalam menghukumkan ke atas bersalah? Nak suruh jadi adil pada menghukum ke atas bersalah, kena gunalah, kena diterima sama sekali hukuman yang ditetap oleh Allah dan Rasul. Bagaimana perundangan di dalam syariat Islam, suatu perundangan yang adil. Manakala dihukum ke atas bersalah, beranikah kita nak kata tidak adil undang-undang yang ditetap oleh Allah dan Rasul? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam suratul Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Teratur ayat tu dah. Boleh jadi fasik kalau tidak hukum dengan apa yang diturun oleh Allah
dengan hukuman yang ditetap oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh jadi fasik, boleh jadi zalim, hatta boleh jadi kafir. Wal-iyazubillah. Kalau orang tanya kita mengapa tidak pakai ketetapan hukum Allah Ta'ala, tidak pakai hukum ketetapan Allah Ta'ala, boleh jadi fasik. Sebab apa jadi fasik tu? Tak pakai hukum Tuhan ke atas pesalah, dia pakai hukum ciptaan dia sendiri, tolak ke tepi hukum Tuhan, dia pakai hak dia. Sebab apa jadi fasik? Sebab orang yang berkuasa wajib dia kena melaksana apa yang ditetap oleh Tuhan kepada dia. Kalau tidak dilaksana perkara yang diwajib oleh Allah, maka orang itu jadi fasik. Semacam kita lah, Allah Ta'ala wajibkan kita semayang, wajibkan ke puasa di kala datang bulan Ramadan, kita tak semayang, tak puasa dan lain-lain lagi perkara dia wajib, maka sah, fasik hukumnya. Sebab tu dah orang dapat tempat tak ada pilihan dah. Sebab itulah kita jangan fikir orang berkuasa tu suatu ghanimah, suatu keberuntungan orang mendapat tempat penguasa. Kena baca ayat itu amanah yang berat, yang besar. Sebab itulah gaji dia pun besar, dia dapat tempat penguasa. Sebab amanah dia pikul tu besar. Akhirat apa yang diamanah oleh masyarakat umum kepada dia, dia tetap bertanggungjawab di hadapan Tuhan di dalam Mahkamah Rabbul Jalil. Tuhan akan tanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dia tanya. Sebab itulah bagi kita yang jaga tidak amanah ni, yang jaga tidak mampu ni, tak usahlah capur tangan kita bagi jalan ke orang lain, kita sokong di belakang, tak apa. Tapi syarat nak sokong pun betul, jangan jatuh betul pun sokong juga. Yang kedua pula, mengapa kalau tidak menjalankan hukum yang ditetap oleh Allah boleh jadi zalim? Mama sekali kalau tak pakai hukum Tuhan, pakai hukum ciptaan kita manusia, kita ni bersifat lemah. Akan tentu tidak menepati hukuman kita dengan pesalah. Dikala tidak menepatilah jadi zalim. Tanya lagi, mengapa jadi kafir? Sebab jadi kafir itu pada lazimnya kita ni, pada kebiasaan kita ni, kalau tak pakai hak Tuhan, pakai hak kita, lalu kita peleceh hak Tuhan, kita meremehkan hak Tuhan, kita memperkecilkan hak ketetapan Allah. Manakala diremehkan ketetapan Allah, meninggikan hukuman ketetapan manusia, boleh jadi liku akidah. Antara contoh, tak boleh rejam orang berzina. Kalau dia dijam dengan batu, habis batu jadi rejaman pezina, sehingga tak boleh buat jalan raya batu, tak boleh buat bangunan, tak ada batu. Itu dia pelekeh. Kalau potong tangan pencuri, umpama kata nanti ramah tangan kudung, dia kata kudung tangan nak pegang sampai patah pun tak boleh, senang orang nak ceroboh negara kita. Itu kata-kata menghinakan ketetapan Allah. Kata-kata yang begitu boleh membawa kepada rusak akidah, jangan main-main. Wa mujtahidul jahil, antara lain sebab jadi rusaknya agama, selaku penyakit agama tiga perkara: ulama yang jahat, imam yang zalim, pemerintah yang zalim, yang ijtihad yang jahil. Dijadikan selaku alim mujtahid pada masalah, ijtihad pada masalah hukum agama, tetapi tidak cukup, syarat ilmunya tidak cukup. Maka jadi rusak juga agama. Sebab itulah dalam masalah ijtihad, masalah seperti masalah fiqh, masalah fiqh, dalam Islam kita sudah ada pakar dah. Ada ulama tarah di peringkat mujtahid mutlak, peringkat fatwa, peringkat tarjih, peringkat muzahab. Kalau kita yang tidak cukup ilmu ni, kita campur tangan dalam bidang ijtihad di peringkat mutlak, sejajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, jahannam lah.
Zaman kita tak mampu duduk tarah tu. Sementara zaman kita, zaman kegemilangan Islam dahulu pun tak ada dah ulama yang layak berada di tahap tu. Sebagai contoh, tengoklah tokoh-tokoh ilmuwan yang hebat-hebat, yang sampai di peringkat ilmu bahrul pahaman lautan ilmu pun tak mampu duduk di tahap barisan imam mujtahid yang mutlak bagaimana Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Sebagai contoh, Imam Ghazali masih lagi terikat di bawah dasar fiqh Syafi'i. Imam Nawawi, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, Ibn Hajar Al-Haytami, ramalah kita kan nak punggah lah nah. Itu ulama hebat-hebat, ulama yang mampu mengarang kita daripada kecil sampai ke besar kita. Tetapi zaman kita ni dah mari dah ada sejenis manusia tu dia pasal hebat. Dia cuba nak ketepi pendapat ulama-ulama mujtahid yang muktabar tu. Dia pakai pendapat dia. Kenapa? Kerana dia banyak mengaji hadis. Jadi seolah orang dulu tak mengaji hadis. Kalau orang dulu tak faham hadis, tak mengaji hadis, bagaimana kiranya sampai generasi kita boleh jadi faham hadis? Sampai hadis kepada kita, dia mai ikut saluran mana? Tak, kalau dia mari daripada Nabi, daripada sahabat, dia mai ke kita, akan tentu melalui saluran ulama-ulama yang dahulu daripada kita, daripada sahabat kepada tabi'in, mengikut urutannya. Tak ni zaman kita sudah berlaku dah ni. Sehingga dia contoh pendapat ulama, sehingga dia katanya gini-gini. Seolah-olah kata-kata dia tu memandang rendah tarah imam-imam mujtahid sana. Kenapa? Kerana dia banyak faham hadis ni. Hadis yang diamal oleh ulama-ulama tu kadang-kadang dia kata maudhu'. Kalau dia kata dhaif boleh kira. Ni direct dia kata maudhu'. Hakikat maudhu' tu bukan hadis lagi. Hanya semata rekaan orang yang ada kepentingan peribadi. Nanti jadi rusak lah. Rusak. Sebagai contoh, ni kita dah nak masuk bulan Sya'ban. Sekarang kita berada dalam bulan Rejab. Habis Rejab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Manakala bulan Sya'ban, orang tua-tua kita dulu, apa yang tertera di dalam kitab karangan ulama-ulama dahulu-dahulu, adanya amalan membaca Yasin pada malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan 15 bulan Sya'ban. Pada lazim dibaca 3 kali. Antara perkara yang dibaca, antara perkara diminta doa selepas daripada baca Yasin itu, minta panjang umur, minta murah rezeki, minta jauh daripada bala. Kiranya sudah ada, biarlah terangkat. Bagaimana zaman kita, zaman Covid ni, dengan Yasin kita baca pada malam ni 10 Sya'ban, minta biar Tuhan angkatkan bala. Tapi mari pahaman moden hari ni, amalan yang sebegitu dikata bersandar kepada hadis maudhu'. Tak kalah orang mengaji sampai 30 tahun di Mekah tu, dia tak jumpa hadis yang kita mengaji, dia ambil CJ, ambil diploma, ambil degree ni baru jumpa. Pelik juga tu pun. Koknya kita takut dia terpengaruh dengan dibaca kitab karangan ulama-ulama yang anti amalan ulama-ulama sunni, ulama yang berfaham aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Senang direct kita cakap fahaman Wahabi lah. Fahaman tu dia tolak tu. Dia kritis, manja dia kritis dengan fahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Takut dia mengaji sekolah-sekolah yang ditajuk oleh Wahabi, atau dirajuk kitab karangan pengarang pro Wahabi. Mama dia cantah.
Catat. Bagi kita tetap kita baca. Adakah salah baca Yasin? Kalau nak kata bid'ah kerana Nabi tak baca malam tu, kita nak tanya bid'ah apa? Siapa? Adakah melarat siapa kau dalalah menjurus kepada kesesatan baca Yasin? Betapa tidak warahnya. Fikiran kalau di anti baca Yasin 3 kali malam nisfu Sa'ban. Maksudnya daripada hadis tersebut, ahlul ilmi, yakni ulama tu, makna ahli ilmi tu ulama, orang berilmu, kenalah memihak dengan kehendak hukum. Kalau tidak, itulah dikatakan ulama jahat. Kalau tidak memihak dengan kehendak hukum, digradekan ulama tu dipanggil ulama su, ulama jahat. Kerajaan hendaklah berlaku adil pada menghukum ke atas bersalah. Kalau tidak adil, tanggungjawablah di akhirat. Dan mereka yang selayak bagi ijtihad dan berfatwa ialah mereka yang arif tentang masalahnya. Nak menghukum sesuatu kena dah ada pengetahuan. Sama ada dalam bab akidah ke, dalam bab syariat ke, dalam bab akhlak, kesimpulan kitanya ilmu itu penting. Kita bercakap kenalah berterahnya kepada ilmu, berdasar kepada ilmu. Tapi syarat ilmu yang kita pegang tu ilmu yang muafakat bagi fahaman ulama yang muktabar. Ilmu ni banyak, tetapi kita naknya ilmu yang disarankan oleh kalangan ulama yang muktabar. Ulama ni terbelah dua pula. Ada yang muktabar, ada yang tidak muktabar. Muktabar kita ambil kira, tidak muktabar kita tolak ke tepi. Hadis ke-7 tentang kelebihan ilmu. Utlubul ilma walau bisini, fa innal ilma fariidatun ala kulli muslim. Innal malaikata tada'u ajnihatiha li talibal ilmi ridaan bima yatlub. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar nama yang meriwayat hadis ni. Artinya tutuplah ilmu itu. Nabi kata belajarlah, tutuplah ilmu, mengajilah, walau sampai ke negeri Cina, sampai ke negara Cina sekalipun. Bermakna zaman Nabi itu sudah terkenal dah ketamadun ilmu di negara Cina. Bermakna Cina sudah terakor dah kemajuan. Tapi bukan dalam bidang Islam lah. Tapi nak cakapnya ilmu orang Cina tu. Jangan pula nak ngaji Islam pergi ke Cina pula. Kalau tak ada ulama nak. Kalau ada ulama tak apalah, walaupun Cina pun. Jadi Nabi arahkan umatnya, walaupun jarak jauh sekalipun, kiranya kita nak ke ilmu, kalau ada ilmu di tempat tu pergilah. Tapi kita fokus di sini ialah ilmu din, ilmu Islam. Dari situ tidak salah. Di samping kita mengaji Islam tu, kita ngaji ilmu yang luar daripada Islam. Tapi hak terah agama Islam ni, hak basic dalam agama ni, kita sudah alami, sudah fahami. Setidak-tidak ilmu fardhu ain tu kita sudah teraka, sudah menyelami. Kita kembali kepada sejarah kegemilangan Islam dulu. Boleh naik taraf Islam kerana apa? Kerana umat Islam di zaman tu dia teraka pelbagai ilmu, bukan setakat ilmu Islam saja. Ilmu bintang, ilmu falak lah kata-kata, ilmu kaji bumi, macam-macam lah, ilmu perubatan, ilmu tip, dia sudah teraka.
hatta pelayaran Islam pun, bagaimana Ibnu Battutah tadi, dia sanggup dah. Walaupun zaman tu zaman sukar perjalanan, pun dia sanggup nak mengetahui keadaan hal ahwal muka dunia ni, umat manusia dan lain-lain lagi. Sebab tu dah Islam zaman tu boleh naik. Tetapi sebahagian ilmu yang sebegitu dicuri oleh orang barat melalui buku-buku, kitab-kitab karangan tokoh-tokoh ilmuwan tersebut, lalu terjemah dalam bahasa dia. Lepas tu dia jadi maju. Sama juga kata-kata bumi Kelantan, sehingga diberi jolakan Serambi Mekah. Serambi Mekah. Sebab apa? Bukan ada Kaabah di Kelantan. Sebab ramai kadang-kadang ulama lahirnya di Kelantan, negeri Cik Siti Wan Kembang. Maka di situlah bertebarnya pusat-pusat pengajian secara memondok sana sini di Kelantan. Sampai ke hari ini masih terselah lagi konsep pengajian pondok di Kelantan. Kenapa? Kerana ramainya ulama-ulama, tokoh-tokoh ahli ilmu di sana. Yang sebahagian daripada ulama di sana mengarang kitab. Walaupun kitab Jawi tak apalah, kitab. Kalau kita baca dalam sejarah tokoh-tokoh ulama Semenanjung tu, Allahu Rabbi, betapa ramainya ulama-ulama yang unggul lahir di bumi Kelantan, yang bermula daripada Tuan Tabah sampai ke Tok Konuk. Tok Konuk ni ulama besar lah, yang alim Quran, yang terkenal di Kelantan dan juga di selatan Thailand. Petani jalan Naratewak terkenal Tok Konuk, orang alim Quran di Kota Baru, orang sezaman dengan Tuan Tabah. Yalah. Sampailah generasi yang mentakhir ni, Allahu Rabbi, cukup ramai dah. Kembali kepada hadis tadi, Nabi kata tutuplah ilmu itu walau sampai ke negeri Cina sekalipun, kerana menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Sama ada wajib ainiyah, setidak-tidaknya wajib kifayah. Yani fardu ain, fardu kifayah. Kecuali ilmu yang luar daripada Islam, tak termasuklah dalam bidang ilmu fardu ain. Bahawasanya malaikat innal malaikata, bahawasanya malaikat meletakkan sayap malaikat ni rupa asal dia bersayap, tapi macam mana wajah sayap malaikat, wallahu a'lamu bis-shawab. Sekadar kata bersayap cukup. Jangan direka-reka supaya sayap burung ke, sayap keluar ke lawa-lawa ke. Dah. Itu rupa asal malaikat, tak ada siapa boleh tengok. Sahabat Nabi nampak malaikat tu setelah dia menjelma di atas sifat rupa manusia. Kalau atas rupa sifat asal malaikat tadi. Malaikat meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu itu kerana redha dengan apa yang dituntut. Betapa setujunya malaikat tadi kepada orang yang mengaji agama, sehingga dibuka, dipayungkan sayap-sayap dia di atas kepala penuntut-penuntut manakala dia berjalan keluar rumah kerana nak pergi mengaji, keluar kelas balik rumah kerana mari mengaji. Kita ni kalau termasuk dalam golongan orang yang diraih, dihormati, dimulia oleh malaikat, itu suatu penanda baik. Penanda baik. Sebab malaikat ni dia tidak memihak orang yang tidak elok. Dia memihak dengan orang yang elok, orang yang baik.
Begitulah roh manusia manakala berpisah dari jasad orang panggil mati. Dikala itu roh tu menghadap Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Maka kalau roh tu roh kalangan ahlus sa'adah, orang yang bahagia, akan tentu diraih oleh para malaikat. Kalau roh di kalangan ahlus saqawah, nampak kat beci oleh malaikat dah. Maksudnya belajar itu suatu kewajipan ke atas setiap muslim dan juga muslimah. Utamanya belajar agama. Ini kewajipan yang tak dapat dielak. Belajar agama kewajipan tak dapat dielak ke atas orang Islam laki-laki dan juga perempuan. Dan sekiranya jauh perjalanan sekalipun kenalah pergi. Dah kalau nak cari tempat, nak cari dekat, tidak ada orang boleh bimbing, boleh hajar. Yang ada jauh, macam mana dah? Habuan kita kena pergi. Sekiranya tiada yang dekat. Dan para malaikat sangatlah setuju dengan orang yang menuntut ilmu agama, sehingga diraihnya dengan memayun akan sayap di atas kepala pelajar manakala keluar rumah kerana belajar. Kalau nampak sebegitu oleh mata kepala manusia, sebaik saja ada kelas pengajar penuh dah, tak ada celah nak duduk dah nah. Tapi sebab tak nampak, disebabkan agama ni, makna kata beriman pada agama ni, kita percaya pada benda gaib, benda yang tak nampak. Benda tak nampak kita boleh percaya, tu dia kata beriman. Sebab tu nak corak selaku beriman ni betapa payah. So apa dia nak percaya benda tak nampak ni? Kalau dia boleh percaya juga, itu dia kata beriman. Dia benda-benda sebegini tak nampak. Hadis ke-8. Allahumma fil lil muallimina wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Ibn Abbas. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau doa. Nabi minta doa kepada pengajar-pengajar agama. Orang mengajar agama didoa oleh Nabi dengan katanya, wahai Tuhanku, Allahumma fil muallimina, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa orang yang mengajar agama, dan berkatilah pada badan mereka. Nabi minta diberkati oleh Tuhan pada tubuh orang yang mengajar agama. Sebab tu dah kena letak atas dasar ikhlas. Jangan ditaruh harga. Ini ditaruh harga. Nak ceramah, jemput saya ceramah, boleh kena bayar sekian. Ada sampai peringkat 500, Allahu lebih. Bukan RM50, 500. Sebab apa? Sebab dah tak ada kerja lain. Memanglah kerja kita tu mengajar, tapi mengapa dinilai harga sebegitu? Apa dinilai harga sebegitu? Kalau bahasa tak cukup dengan orang bagi, buatlah kerja-kerja lain lagi. Macam mana? Orang pun ada kira juga lah nah. Tapi yang orang tak ada kira tu, ditutupkan mata hati orang tu, berkemungkinan daripada kita yang mengajar tu tidak ada keikhlasan. Allah tidak akan buka hidayah orang tu nak membantukan dia. Boleh jadi. Jangan main-main. Dan juga panjangkanlah umur mereka itu, wa atil fi a'marihim. Antara lain lagi, Nabi minta panjang umur orang mengajar. Ada pula orang kata, Tok Guru tu umur 40 mati dah. Keluar pondok balik mengajar setahun tengah mati.
Macam mana? Dia kena pada kata panjang ni berbagai-bagai. Kadang kalau panjang sungguh. Syekh Daud Petani, kita tengok dalam sejarah riwayat Syekh Daud tu usia 100 lebih. Orang buat kajian dinilai dengan kitab karangan dia tu, tahun berapa dia keluar kitab ni, dia tulis kitab ni 100 lebih. Dia duduk menulis kitab di Taif, di bumi Saudi Taif, ratus tahun lebih usianya. Tu panjang tu, sampai ratus tahun lebih tu panjang, lebih pada dia Ketua Mahdi hari ni. Antara lain lagi, walaupun tak panjang mana sekalipun, menepati gaya hidup semacam orang panjang. Sebab apa? Sebab tidak ada dalam usianya hilang percuma kita membazir. Orang panggil hidup tidak buang masa, penuh dengan kerja-kerja amal. Sebagai contoh, Imam Nawawi umur 45 tahun je. Tapi kalau kita tengoklah dah, tidak ada masa sia-sia di zaman penghidupan Imam Nawawi. Iaitu dia mengarang kitab pelbagai ilmu. Tak terduga angka kita nak fikir dengan usia 45 tahun boleh mengarang kitab pelbagai ilmu. Sebab dia boleh mengarang tu sebab dia mengaji zaman muda, sebelum tu lagi. Itulah akibat daripada mampu dia mengarang kitab pelbagai ilmu. Puluhan kitab. Itu makna kata panjang. Boleh diiktimad, boleh tangguh dua keadaan. Kadang-kadang umur terpanjang sungguh, kadang-kadang tak panjang, menepati bagaimana orang umur panjang. Dipanggil lafaz insya'iyah, lafzan insya'iyah ni. Hadis begini dipanggil lafaz insya'iyah, insya'iyah lafzan. Mudah-mudahan mana insya'iyah ni, mudah-mudahan dengan sabda Nabi begitu, termasuk dalam golongan mereka yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga disebut pada riwayat Ibnu Majah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u yaumal qiyamati salasah, al-anbiya'u summal ulama'u summa syuhada'u. Maksudnya orang yang dapat mensyafaatkan orang di hari kiamat, ada 3 golongan. Tuhan bagi kuasa orang kepada orang tu, dia boleh bantu, boleh tolong orang lain. Orang mana? Orang 3 golongan. Pertama para nabi, kemudian ulama, kemudian golongan yang mati syahid. Di sini daripada hadis kita nampaklah kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu. Orang mempunyai ilmu, sekitar dia beramal dengan ilmu dia, Allah Ta'ala bagi kelonggaran, bagi kuasa kepada dia, boleh tolong orang-orang yang dikehendaki olehnya, orang yang sepatut ditolong olehnya. Ketahuilah betapa besar fadilah orang-orang yang berilmu di sisi Allah, manakala dia amal akan dia, sehingga diberi peluang syafaat orang yang sepatut baginya, orang yang sepatut baginya disyafaat. Hadis ke-19, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wallahu a'lam.